Mungkin kita pernah dengar satu tempat di India, di Azmir. Di sini ni, tabib-tabib sufi ni, dia merawat orang satu hari 60,000 orang lebih. Orang merawat bermacam-macam penyakit menggunakan kaedah tabib perubatan sufi. Ramai orang boleh. Bayangkan setiap hari tak kurang daripada 60,000 orang datang untuk buat rawatan di Azmir di India tu. Kan? Itu markah bagi mereka Chisti yang mereka ni tertumpu kepada perubatan kesupian. Jadi kita ni nak jaga cuba, kalau orang Melayu ni terkenal dengan ilmu, banyak ilmu, tapi kita tak ambil daripada ilmu-ilmu yang ada pada orang Melayu dulu ni, banyak kita ambil. Contoh macam manimbun. Kita tak tahu yang khasiat manimbun tu sangat besar. Kalau tambah sekali orang yang lumpuh, orang yang lemah saraf, kalau dia dapat manimbun pagi-pagi. Saya ingat lagi, saya pernah merawat seorang pengarah lah, ketua pengarah dalam kementerian. Dia ni diserang satu hari, saya tengah pagi kuliah di Kuala Lumpur. Datanglah dia punya salah seorang daripada pegawai dia tu begitu, kata, Ustaz, ketua dia kata koma, dia kata duduk di hospital, Ustaz boleh pergi tengok kan? Saya kata tak apa dah, tak kita pasal sekejap, saya pergi tengok dah. Saya pun pergilah, mereka membawa pergi di hospital tu, pergi tengok ramai lah yang mai ziarah itu, termasuklah menteri dan orang besar ramai lah tengok. Saya kata minta maaf salah, saya nak tengok dia Ustaz. Saya pun tengok lah, bila saya tengok saya kata dia ni bukan dia kena stroke haba, menyebabkan sistem dalam badan dia tu jadi merapu. Dia pun heran juga, macam mana Ustaz kata. Saya kata kalau nak berubat dia boleh, dia kata. Ni insyaAllah. Tapi dengan syarat dia kena keluar daripada hospital ni. Nampak sini kita nak proses dia susah sikit. Bawa dia balik rumah, kita proses di rumah. Jadi keluarga dia bersetuju, dia pun ambil lah ambulan, hantar balik rumah. Ya. Jadi malam tu saya kata kita nak berubat dia mula-mula ni kena bagi mandi lah tengah malam. Kalau tuan-tuan diserang penyakit derang lah, kalau tuan-tuan diserang kena penyakit macam demam panas kan, salah satunya demam panas, tuan-tuan mandi tengah malam 12 ke atas. Kita bagilah mandi dengan limau apa, kemudian last sekali kita bagi dia minum air kelapa. Air kelapa tu kita campur garam sikit. Lepas kita mandi tu, lepas dia mandi pukul 12 lebih, kita bagi mandi. Dan lepas dia mandi kita bagi, dia pun segak badan, boleh cakap apa semua. Lepas tu barulah kita bekam dia apa semua. Alhamdulillah. Jadi dia pun sihat sampai keluar ni. Saya tahu dia sihat sampai keluar ni lah. Dia dapat tugas baliklah sebagai ketua pengarah. Kan? Lepas tu banyaklah saya bagi kuliah dalam bagi kuliah-kuliah perubatan di sekitar Kuala Lumpur ni. Ini salah satu orang yang kaedah perubatan orang Melayu ni, dia tak lari daripada perubatan Islam. Dia berbekam, mandi limau, mandi tengah malam. Nampak macam pelik lah, tapi itulah ubat dia. Kalau tuan-tuan kena demam panas, tuan-tuan tak makan ubat, tak apa, tuan-tuan pergilah mandi tengah malam. Mandi limau dengan cintuk. InsyaAllah nanti haba tu kita tengok bila kita mandi dia keluar. Jadi lepas tu buat bekam. Untuk pastikan balik darah kotor yang sumbat-sumbat tak boleh menyebabkan liang peluh kita tutup tu tadi dibuka balik. Bila dibuka balik tu haba dalam badan kita dia keluar. Jadi insyaAllah kita mandi 2-3 kali, insyaAllah saya yakin orang yang kena penyakit demam panas tadi dia akan pulih. Begitu juga budak sawan. Mandi tengah, saya dan anak saya kalau demam saya mandi tengah malam ya. Ini pukul 1 ke 2 saya gerak ya. Saya juruh mandi. Budak-budak tu adalah kita guna daun petik dan sebagainya. Ada banyak lagi lah. Jadi anak-anak saya ni sakit, saya buat itu ya. Saya bekam mereka ataupun saya bagi mandi apa yang sepatutnya saya buat lah. Jadi perut ni salah satu tempat yang kita selalu kena bekam. Orang banyak masalah di perut ni lah. Kanser perut lah, kanser usus lah dan sebagainya. Kan? Ada satu orang pesakit saya tu dia pun kerja hospital juga.
dia diserang kanser usus, meninggal lah. Jadi dia tak sedar dengan dia duk makan ubat hospital tu, dia kata tangan dia masa dekat habis hayat dia tu, dia rasa tangan dia macam keput. Dia keput. Dia pun bila keput tu yang menyebabkan salah satu sebab dia makan ubat. Kadang-kadang makan ubat ni pun kena ingat jugalah. Jadi cubalah kita beralih angin pada bekam. InsyaAllah mudah kita keluar darah kotor tadi. Mudah-mudahan kita keluar darah kotor tadi, mudah-mudahan penyakit yang ada dalam badan kita ni dapat kita hindari lah, ataupun dapat kita ubati. Jadi poin yang kedua tadi, banyak orang suka makan ubat. Saya ubat ni saya kurang sikit kan. Jadi saya lebih suka benda-benda yang orang kata tak berbahaya kepada kesihatan. Tak ada risiko dia. Kadang-kadang makan ubat ni, kadang-kadang silap makan ubat, dia datang penyakit lain pula kan. Banyak kita tengok kes-kes orang silap makan ubat. Jadi kadang silap makan ubat ni, kalau kita jumpa dulu contohlah macam akak kayu kan, dulu saya rajin ceramah, saya selalu bagi tahu dalam contoh macam tungkat ali kan, orang dulu dia nak minum air tungkat ali, dia rebus kan, dia rebus dalam periuk, dia panggil periuk kan, dia panggil apa, tanak periuk tanah kan, dia rebus dalam pasu tanah tu. Lepas tu dia tak tutup, dia rebus sampai dia melegak. Sampai dia melegak tu, dia biar sat bagi wap-wap tu keluar. Wap tu yang kandungan racun steroid tu ada tu. Dulu yang saya faham lah, saya mengaji kaedah tradisional ni. Jadi orang ini orang ekstrak dia, jadi semua masuk dalam tu. Jadi mungkin kesan dia tu tak sebaik daripada kaedah orang tua-tua dululah. Orang yang berubat dulu, dia menggunakan periuk tanah tadi. Dia rebus, rupanya pasal dia rebus, dia tak tudur tu, pasal nak keluarkan, orang kata, kandungan racun yang ada pada tungkat ali tadi. Jadi bila kita minum itu, tungkat ali yang orang tua-tua dulu buat, memang hebat. Memang kita makan dia ada kesan dia sungguh. Ni kadang-kadang kita makan, kesan dia tak berapa kuat. Pasal apa, mungkin kaedah dia tak berapa betul kan. Ni kadang-kadang benda tu kena tengoklah. Jadi berbekam tadi. Poin yang kedua tadi, kita kena bekam. Pastikan kita kena bekam. Kalau kita tak bekam, jadi nanti akan banyak darah kotor tu, dia akan datang masalah banyak. Kemudian yang ketiga, saya dah sebut, kita sambung poin yang ketiga, alkohol. Alkohol. Jadi hak kedua tadi banyak lah. Kalau nak kupas ni memang panjang lebar lah. Sebab perut ni, sebab lubuk segala penyakit tang tu. Kalau tang tu kita tak boleh selesai, kita berubat tanglip pun susah jugalah kan. Tubuh perut ni kena jaga sungguh. Kalau kita tak jaga, nanti dia akan jadi masalah pada kita. Satu sajalah, kalau saya nak sebut, kalau masa tak kentut pun sudahlah. Katalah kita tak boleh kentut satu hari, macam mana kita rasa? 2 hari, 3 hari, macam nak pecah kepala. Sebab angin tak boleh keluar. Itu sebabnya perut ni kena jaga kan. Tanyalah orang yang tak boleh kentut kan. Dia nak kentut tak boleh. Masya Allah. Jadi kita bekam insya-Allah. Jadi bekam hijamah tadi ataupun apa hijamah makrifat tadi, poin yang kedua adalah batinun tadi. Dan poin yang kedua juga merupakan tempat singgahan Nur Muhammad. Jadi dengan kita berbekam tentu, mudah-mudahan Nur Muhammad bila dia singgah di tempat yang kedua waktu zuhur. Jadi mudah-mudahan dengan tidak ada darah kotor tentu, tak ada tempat iblis syaitan duduk tentu, mudah-mudahan cahaya Nur Muhammad tu dia makin bercahaya. Dengan kita beribadah kepada Allah, cahaya tu dia makin bercahaya. Bila cahaya Nur Muhammad berada dalam badan kita ni, Masya Allah, limpahan Nur Muhammad ni, Masya Allah. Kemudian yang ketiga dalam hijamah makrifat ni, poin ketiga dia panggil alkohol. Alkohol ni adalah satu tempat yang khasiat dia adalah pertama sekali berkaitan dengan kulit lah. Kalau kita bekam tentang alkohol ni, dia dapat merawat penyakit yang berkaitan dengan kulit. Berahsia besar. Kalau penyakit kusta pun, itulah tempat dia. Kalau kusta pun boleh rawat, tempat yang ketiga ni,
Dan ada penyakit pun boleh yang berkaitan dengan kulit. Pertama sekali, kita bekam tu dapat merawat penyakit kulit kita. Dan Nur Muhammad ni, inilah singgahan dia yang ketiga, di Al-Qahil tadi. Di Al-Qahil tadi bukan setakat dia dapat merawat penyakit kulit juga, dia dapat merawat berkaitan dengan jantung, paru-paru kita, sistem pernafasan kita. Banyak tentang Al-Qahil ni. Tapi yang utama dia adalah berkaitan dengan kulit. Jadi ramai orang kena kulit macam cirrhosis, berkaitan pyrosis, cystitis ni, yang kulit ni banyak. Jadi dengan kita berbekam tuan-tuan nanti, insya-Allah kulit kita ni makin elok, dan dapat merawat penyakit-penyakit yang berkaitan dengan kulit. Dapat merawat penyakit yang berkaitan dengan jantung, darah tinggi, dapat merawat penyakit yang berkaitan dengan kecil manis. Itu point dah. Jadi hijamah marifat ni khasiat dia sangat besar. Kalau kita nak cerita setiap tempat bukan marifat ni, masya-Allah tuan-tuan. Jadi saya harap tuan-tuan belajarlah sungguh-sungguh, ambillah peluang kuliah yang saya sampai ni. Kalau kata saya pandai tak, saya nak bagi ilmu. Sebab ilmu ni jarang orang ada dah. Ilmu hijamah marifat ni orang tak ada untuk mengeluarkan darah zulmat. Ya, rohani dan jasmani ni, zulmat rohani jasmani dah tak ada orang. Kebanyakan orang nak buat bekam biasa saja. Jadi kita nak buat ni yang agak lebih ke dalam sikit untuk mengeluarkan darah zulmat. Ni punca besar penyakit rohani kita dan penyakit jasmani kita. Kalau kita buat yang ni, mudah-mudahan kita dapat manfaat dia di dunia dan lebih lagi di akhirat. Kita nak buang penyakit-penyakit hati kita ni. Mudah-mudahan kita buang darah zulmat ni, penyakit hati, mudah-mudahan kita dapat buang. Kita tengok hari ni ramai orang ada penyakit hati ni. Kita tengok kita sebagai ibu bapa, kita tengok anak-anak kita. Kita risau hidup keadaan mereka. Kita risau. Dengan ditambah dunia sekarang ni makin mencabar, macam-macam ada. Kita kadang-kadang saya tak pernah tengok lah. Anak-anak ni dia bawa tasbih, dia bawa telefon dia tak bawa tasbih. Kita ibu bapa ni, ke anak-anak ni kita sanggup habis duit untuk beli telefon kat dia, tapi kita tak pernah bagi tasbih. Cuba kita bagi tasbih kat dia. Tasbih tu lah yang akan, insya-Allah nanti akan bawa dia bertemu dengan Allah, mudah-mudahan. Sebab tasbih tu ingat Allah hati. Dengan ada tasbih ni, sebab telefon ni saya tengok jarang lah orang boleh ingat Allah, sebab dalam tu ada macam-macam benda. Tapi tasbih dia tak ada macam benda, dia hanya kita berzikir mengingat Allah. Jadi bila kita mati pun kita dah tinggal dah bekalan untuk kita. Anak yang soleh, ilmu yang manfaat, sedekah jariah kita. Jadi berapa orang ibu bapa yang hadiah kepada anak-anak dia ni tasbih. Tasbih ni macam-macam tuan-tuan. Kalau saya nak cerita buat tasbih lah, tasbih macam-macam. Kita kalau nak hadiah ke tasbih ke anak kita ataupun isteri kita, hadiah tasbih yang baik. Tasbih yang baik ni ada nama dia. Dulu saya ingat lagi lah, orang-orang ada dulu kalau kita pergi ke Mekah, kita akan dapat temu tasbih-tasbih yang hebat-hebat ni. Mungkin kita hari ni kita ingat tasbih tu beda. Tasbih ni ada macam-macam. Ada tasbih yang ni, ada tasbih yang ada satu pokok yang dinamakan pokok tasbih, ataupun disebut juga pokok zikir. Mungkin kita tak pernah dengar, mungkin ada orang bisa dengar. Pokok ni hidup dia lebih kurang ada sampai 100 tahun lebih, tapi paling kurang pun umur dia 30 tahun, 40 tahun barulah dia akan keluar buah. Dia hanya keluar buah sekali saja. Pokok tasbih ni, nama dia pokok tasbih. Dia keluar buah hanya sekali saja. Selepas dia keluar buah tu, itu tanda hayat dia akan berakhir. Dia keluar buah tu, bila buah tu dah matang jatuh, dia pun mati. Pokok ni, hebat pokok ni, dia hanya berzikir subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Pokok tasbih ni. Dan buah yang dia keluar tu sebiji macam tasbih. Dulu kalau kita pergi ke Mekah, ramai orang beli buah tasbih ni. Tapi oleh kerana buah tasbih tu dah makin tak ada, tu dia buat tasbih. Orang Cina ni, yang ada negeri Cina lah, dia buat tasbih macam tu juga, tapi plastik.
plastik ni dia tak ada roh kita zikir. Tapi kita zikir dengan buah tasbih ni dikenali juga sebagai sirajatul qaul. Tasbih ni hebat, dia berzikir subhanallah walhamdulillah tasbih. Bayangkan sepanjang umur dia, katalah dia umur sampai 40 tahun, dia berzikir tu. Last sekali bila dia keluar buah tu jatuh, dia bagi kita manfaat dia untuk jadikan sebagai tasbih. Saya pun ni kalau tuan-tuan nak tengok ni lah, ni buah tasbih. Ni buah tasbih. Jadi kita kalau nak beli tasbih ataupun nak dapat tasbih yang bagus-bagus. Tasbih ni selain daripada buah tasbih ni, tuan-tuan kena ingat, orang yang buat tu kita kena tengok. Saya pernah berusaha untuk dapat tasbih yang orang yang buat tasbih ni dia ahli tasbih. Dia buat tasbih di petani. Saya pergi di petani, ada seorang hamba Allah yang umur pun 90 lebih lah. Dia ni orang Pakistan, orang Arab lah. Orang Arab Pakistan ni, dia main duduk di petani. Ya Allah, bayangkan dia boleh hijrah, dia duduk di petani, dan kerja dia buat tasbih. Masya Allah, tasbih yang dia buat tu, Masya Allah, kita pegang tu ada aura dia. Terasa tasbih dia. Dia dah, saya pergi beberapa tahun yang sudah, dia dah meninggal. Jadi saya pun, anak dia pun tak turun macam dia. Dia bukan orang miskin, orang kaya. Orang yang sangat kaya, tapi dia duduk rumah besar bilik ni sajalah laman rumah saya ni. Tantu katil, lepas ni dia buat tasbih. Tapi tasbih yang dia buat tu sangat berkat. Jadi kita kalau nak beli tasbih, kita tak pernah tengok sanad orang yang buat tasbih tu. Orang yang buat tasbih tu orang macam mana. Kita kena cari tasbih orang, saya beritahu, tasbih yang kalau kita nak pakai, cari orang yang buat tasbih tu. Kita tengok orang yang buat tasbih siapa dia. Barulah kita, bila kita pakai tasbih dia, guna tasbih tu zikir, barulah kita akan dapat manfaat yang banyak. Kalau kita beli ikut jalan tu, agak susah sikit lah, kita tak tahu siapa pembuat dia. Tapi kalau kita dapat tasbih yang kita tahu orang buat tu, dan dia tu merupakan ahli zikir pula, Masya Allah. Tasbih. Silatul qaul ni tasbih ni. Di tasbih ni eloklah kita ada tuan-tuan. Jadi kita hadiah pada anak kita ni, anak isteri kita, keluarga kita ni, tasbih. Jangan ada hadiah benda lain ni, kita ada benda dunia tu, kita tak mau hadiah tasbih. Apa pakai hadiah tasbih? Barulah anak kita ataupun keluarga kita, isteri kita ni, inilah satu peninggalan yang akan jadi saksi di akhirat. Penting untuk kita menghadap Allah ni. Kita kena buat lah. Macam kita berbekam hijamah makrifat juga. Tujuan kita tak lain tak bukan, kita nak pastikan tubuh badan kita ni sihat. Sihat daripada penyakit rohani dan sihat daripada penyakit jasmani, agar mudah untuk kita beribadah kepada Allah, agar mudah bila kita beribadah, mudah Allah redha dengan apa kita buat. Satu, kita dah tegak satu sunnah yang besar, sunnah yang Rasulullah dapat ketika Mi'raj. Bukan senang, tuan-tuan. Kan? Dalam sejarah perjalanan Mi'raj Rasulullah, hanya 2 yang saya sebut tadi. Banyak orang tertinggal. Terlupa yang perjalanan Rasulullah Mi'raj ni ada 2 perkara. Satu, semayang. Yang kedua adalah hijamah. Dan kita kena ingat, semayang merupakan tiang agama, dan kita kena ingat hijamah merupakan tiang bagi kesihatan kita. Kalau tuan-tuan nak sihat, tuan-tuan amallah, insya-Allah. Kan Rasulullah dah bagi panduan kepada kita, kalau nak berbekam yang paling bagus adalah pada tanggal 17, 19 dan 21. Dan bekamlah kepada ahli bekam, ahli makrifat. Mudah tangan-tangan dia ni ada orang kata ada aura lah, ada kelebihan ya. Macam saya contoh Sayyidina Ali tadilah. Bagaimana Sayyidina Ali ni dia berubat tangan seorang budak kulit hitam yang putih, dia sambung balik. Hebat. Bukan ada berkat karamah yang ada pada dia. Jadi kita nak bekam gitu juga. Orang yang bekam tu dia ada satu aura pada diri dia. Bila dia bekam, Masya Allah, dia buat hijamah tu, darah yang keluar tu, Masya Allah, luar biasa. Kan? Saya pernah tengok darah yang keluar, kita bekam orang ni, darah yang keluar tu ada kalimah-kalimah Allah. Ada kalimah-kalimah Allah, tuan-tuan. Allah, Muhammad. Darah tu keluar daripada badan orang yang kita bekam tu, dia berbentuk kalimah-kalimah, berzikir darah tu. Masya Allah.
Jadi kita nak buat macam ni lah. Kita nak keluar darah kotor tu, nak pastikan dalam badan kita hanya darah yang mendapat keredaan Allah. Darah yang iblis syaitan ni tak boleh masuk. Jin ni tak boleh. Jin ni suka sangat lah. Dia nak menempel dengan kita. Dia sebab dia yang punca bawa penyakit dalam badan kita. Kan? Dialah musuh utama kita. Selain daripada syaitan, nafsu, jin ni lah. Dia bawa, kita tak nampak dia. Kan? Dia main nempel kita. Jadi kita pastikan kita tak mau bagi dia main kat kita. Kita buatlah hijamah makrifat ni nanti. Kita pergilah cari orang yang buat hijamah makrifat ni, yang dia tu merupakan ahli makrifat. Orang yang ahli zikir. Dia pula buat macam Sayyidina Ali jadilah. Dia sebut. Sayyidina Ali bukan calon-calon orang yang jamin masuk syurga. Tapi dia buat perubatan. Dia berubat orang. Saya ada bagi contoh-contoh tadi. Dia ada berubat orang macam mana orang lumpuh. Sahabat yang lumpuh tadi, dia rawat orang sahabat yang lumpuh. Budak yang putus tangan tadi, dia sambung balik. Ada banyak lagi. Kan? Jadi begitu juga kita, anak-anak kita ni. Kita nak bagi mereka elok. Kita tak mau bagi mereka jadi liar, jadi tak senonoh. Jadi kita buat hijamah makrifat kat mereka. Untuk pastikan darah yang ada pada mereka tu, darah yang kotor yang ada pada mereka yang menyebabkan mereka berperangai yang pelik-pelik ni, yang bukan-bukan tu, agar kita keluar, mudah-mudahan dia jadi elok. Dan kita hadiah tasbih kat dia, macam saya kata tadi. Hadiahlah sidratul qaul tadi, tasbih daripada buah zikir tadi, untuk dia sebagai teman hidup dia. Yang tu yang sebenarnya kita kena wasiat. Bukanlah kita duk beli handphone beribu-ribu bagi kita, tak ada manfaat pun. Manfaat pun kalau ada sikit sangat. Tapi berapa banyak orang manfaat dalam dia ni, banyak benda-benda yang tak bermanfaat dia guna. Kalau dia dapat guna bermanfaat, baguslah, alhamdulillah lah. Tapi bagi saya, yang tak baik dia tu banyak lah daripada yang baik. Jadi kita hadiah mulai hari ni, ibu bapa pakai hadiah anak-anak buah tasbih. Tasbih tu. Beli tasbih yang bagus-bagus. Yang kita cari yang orang yang buat tasbih tu ahli-ahli makrifat ataupun ahli-ahli ibadah. Ada. Masih ada lagi orang yang buat tasbih ni. Kalau saya dulu saya dapat tasbih sampai petani tu, pergi cari di petani siang tu masuk nak cari tasbih yang berkat. Bila kita zikir tasbih yang ahli tasbih buat, masya-Allah. Luar biasa tuan-tuan. Luar biasa. Jadi mulai kita berubahlah. Kita pun kena ingat kita ada nak tinggal, bila kita mati kita jangan bawa dosa masuk dalam kubur. Dosa jangan bawa masuk dalam kubur. Ini susah kita dengan muka nangkir nanti. Nak berdepan dengan muka nangkir ni. Selepas kita mati, hidup di zaman alam barzah ni, nak jumpa muka nangkir ni, jangan bawa dosa. Kalau kita bawa dosa, kita ada masalah besar nanti.